Hai semua. Hari ini kita akan belajar tentang matematik tambahan tingkatan 5, bab 4, pilih atur dan gabungan berkenaan subtopik 4.1, pilih atur. Untuk subtopik pilih atur, kita ada 3 standard pembelajaran, iaitu yang pertama, 4.1.1, menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendarapan. Standard pembelajaran yang kedua, 4.1.2, menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa dan N objek yang melibatkan objek secaman, dan seterusnya 4.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu. Okey, mari kita mula dengan menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendarapan. Jom tengok aktiviti penerokaan 1 ni. Kedai kegemaran anda menawarkan set sarapan pagi berdasarkan menu di sebelah, iaitu menu A dan menu B ni. Pilih satu jenis roti dan satu jenis kuah. Dengan menggunakan gambar rajah pokok, senaraikan set yang mungkin bagi pilihan anda. Kemudian, tentukan bilangan cara set tersebut boleh dipilih. Lepas tu, tentukan bilangan cara yang boleh dipilih jika kedai tersebut menambah pilihan set dengan menawarkan 4 jenis minuman. Okey, macam mana tu? Okey, baiklah. Bila kita lukis gambar rajah pokok, okey, ni gambar rajah pokok untuk menghubungkan menu A, 3 jenis roti tadi, dan menu B, 2 jenis kuah tadi. Semua sekali kita akan dapat 6 bilangan cara untuk makan sarapan pagi. Okey, cara yang pertama adalah makan roti canai dengan kuah kari. Cara yang kedua pula adalah makan roti canai dengan kuah dal. Cara yang ketiga, makan roti nan dengan kuah kari. Cara yang keempat, makan roti nan dengan kuah dal. Cara yang kelima, makan roti jala dengan kuah kari. Dan cara yang keenam, makan roti jala dengan kuah dal. Okey, bila kita menggunakan kaedah gambar rajah pokok ni, dia akan mengambil masa ya. Kita ada cara yang lebih mudah, iaitu dengan menggunakan petua pendarapan. Okey, macam mana kita nak gunakan petua pendarapan? Mudah je. Okey, kita tengok. Ada berapa bilangan roti? Ada 3. Ada 3. Kemudian kuah pula ada 2 jenis. Okay, jadi kita ambil 3 jenis roti ni, kita darabkan dengan 2 jenis kuah, kita akan dapat 6 cara untuk memilih set sarapan pagi. Macam mana pula kalau ada satu menu lain, iaitu set C lah katakan, ditambah 4 jenis minuman. So, berapa bilangan cara untuk memilih set sarapan pagi? Kalau dengan menggunakan petua pendarapan, mudah je untuk kira. Kita ambil 3 jenis roti tadi, kita darabkan dengan 2 jenis kuah dan darabkan dengan 4 jenis minuman. Dapatlah 24 cara untuk memilih set sarapan pagi. So, kaedah ni kita panggil sebagai petua pendarapan. Mudah sahaja. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya adalah bagaimana untuk menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. Okey, kalau kita nak menyelesaikan soalan yang berbentuk begini, kita ada 3 cara untuk selesaikannya. Yang pertama, kita boleh gunakan kaedah penyenaraian di mana kita senaraikan semua susunan yang mungkin. Yang kedua, kita boleh gunakan kaedah rumus, iaitu kita gunakan n factorial ataupun NPN. Yang ketiga, kita boleh gunakan kaedah isi petak kosong, iaitu dengan menggunakan petua pendaraban. Okey, untuk lebih faham lagi, jom kita tengok contoh soalan. Hitungkan bilangan cara untuk menyusun huruf-huruf dalam perkataan kuis. Okay, macam saya dah kata tadi, untuk menyelesaikan soalan berbentuk begini, kita ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kaedah penyenaraian. Okey, kalau kita gunakan kaedah penyenaraian ni, kita akan dapat 24 cara untuk menyusun huruf-huruf dalam perkataan kuis. Cara penyenaraian ni memang akan ambil masa.
Seterusnya kita boleh gunakan kaedah rumus. Okey, kaedah rumus ni tadi n factorial kan rumus dia. Okey, n ni adalah sama juga dengan 4. Kenapa 4? Sebab kita ada 4 huruf iaitu Q, U, I, Z. So kita ada 4 huruf. Jadi n kita bersamaan dengan 4. Okay, bila kita n sama juga dengan 4, kita masukkan je lah dalam rumus n factorial ni, kita akan dapat 4 factorial. Tekan je kalkulator 4 factorial ni, kita akan dapat jawapan 24 cara. Seterusnya adalah dengan kaedah mengisikan ruang ataupun petak kosong. So kita lukis atau kita binalah 4 petak. Kita lukis 4 petak. Kemudian petak yang pertama ni kita isikan dengan angka 4. Kenapa? Kenapa angka 4? Sebab kita ada 4 pilihan huruf. Okey. Kemudian pada petak yang kedua pula cuma tinggal 3 pilihan huruf saja sebab satu dah dipilih dekat petak pertama. Petak ketiga pula tinggal 2 pilihan huruf dan petak keempat tinggal 1 huruf saja untuk dipilih. Seterusnya kita darab angka di antara petak ni. 4 darab 3 darab 2 darab 1, kita akan dapat 24 cara. Okey, seterusnya adalah berkenaan bagaimana untuk menentukan bilangan pilih atur bagi n objek berbeza dengan mengambil R objek pada satu masa. Okey, kita ada dua kaedah untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk begini. Kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan rumus, iaitu rumus NPR bersamaan dengan n factorial bahagi dengan n tolak R factorial, di mana nilai R mesti kurang sama juga dengan nilai n. Kaedah yang kedua pula adalah dengan menggunakan isi petak kosong, iaitu dengan menggunakan petua pendaraban. Untuk lebih jelas lagi, jom kita tengok contoh soalan. Seorang guru pertandingan bahas hendak memilih 4 orang pembahas daripada 10 orang pembahas untuk mewakili sekolah. Berapakah pasukan yang mungkin boleh dibentuk, termasuk susunan daripada pembahas yang pertama hingga pembahas terakhir? Kita boleh gunakan kaedah rumus, iaitu guna rumus NPR. Tapi untuk gunakan rumus NPR ni, kita kena tahu apa nilai N dan apa nilai R. Nilai N kita adalah 10 sebab kesemua sekali kita ada 10 orang pembahas. Dan nilai R kita pula 4 sebab kita nak pilih 4 orang pembahas sahaja daripada 10 tadi. So, masukkan je lah dalam rumus NPR. So, kita dapat 10P4. 10P4 ni tak payah susah-susah, kita tekan je kalkulator. So, tekan kalkulator 10 shift NPR 4. So, kita akan dapat 5040 cara. Seterusnya, kita boleh gunakan kaedah isi petak kosong. Okey, kita bina 4 petak kosong. So, petak yang pertama, kita isikan dengan 10 sebab kita ada 10 pilihan pembahas. Petak yang kedua pula, kita isikan dengan 9. Dah berkurang daripada 10 tadi sebab 1 kita dah pilih dekat petak yang pertama. Kemudian petak yang ketiga 8 sebab petak yang kedua pun kita dah pilih juga 1. So dekat petak ketiga tinggal 8 lah. Dan petak yang keempat tinggal 7 pilihan sahaja. Okey, selepas tu kita darabkan angka di antara petak ni. 10 darab 9 darab 8 darab 7. Dan kita akan dapat juga 5040 cara. Sama sahaja macam kita gunakan kaedah rumus. Okey, next adalah berkenaan tentang bagaimana untuk menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Okey, apa ni objek secaman ni? Objek secaman ni adalah objek yang sama dan berulang. Okey, untuk kes yang begini, untuk yang melibatkan objek secaman ni, kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus, iaitu rumusnya P sama juga dengan n factorial bahagi dengan a factorial darab dengan b factorial darab dengan c factorial, di mana a, b dan c ialah bilangan objek bagi setiap objek secaman.
Okey, untuk pengetahuan, P ni sebenarnya it stands for permutation dalam bahasa Inggeris ya. Permutation tu pilih atur lah. Alright. Untuk lebih faham lagi, jom kita tengok contoh soalan. Okey, soalannya adalah hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. Okey. Penyelesaiannya kita kena dapatkan maklumat daripada soalan dulu. Okey, daripada soalan kita tahu N bersamaan dengan 9. Kenapa N bersamaan dengan 9? Kerana jumlah huruf dalam perkataan simbiosis ni semua sekali adalah 9 huruf. Kemudian daripada perkataan simbiosis ni juga kita nampak ada huruf yang berulang. Apa huruf yang berulang? Huruf yang berulang adalah huruf S dan I. S berulang sebanyak 3 kali. Dan I pun berulang sebanyak 3 kali. Disebabkan itu, bilangan objek secaman huruf S adalah 3. Dan bilangan objek secaman huruf I pun 3. Okey, bila kita dah dapat maklumat daripada soalan ni, okey, barulah kita boleh masukkan maklumat daripada soalan ni ke dalam rumus. P sama juga dengan N faktorial bahagi dengan A faktorial darab dengan B faktorial darab dengan C faktorial. Bergantung pada bilangan objek secaman yang ada lah. Okay, bila kita dah masukkan dalam rumus, kita dapat P sama juga dengan 9 faktorial bahagi dengan 3 faktorial darab dengan 3 faktorial. Tekan je kalkulator, kita akan dapat jawapannya 10,080. Okey, bermaksud kita ada 10,080 cara untuk menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. Okey, next kita nak belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu. So, kita ada kaedah penyelesaiannya. Okey, langkah yang pertama, kita mestilah selesaikan syarat ataupun sekatan terlebih dahulu. Kemudian, barulah kita boleh hitung, iaitu langkah kedua, barulah kita boleh hitung bilangan susunan yang mungkin. Okey, contoh soalannya. Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf daripada perkataan software jika setiap perkataan mesti bermula dengan satu konsonan? Okey. Daripada soalan ni, kita nampak ada syarat dikenakan ataupun ada sekatan yang dikenakan. Syarat dia adalah setiap perkataan mesti bermula dengan satu huruf konsonan. Okey, bagaimana nak selesaikan? Okey, kalau kita tengok perkataan software ni, dalam perkataan software ni ada 5 huruf konsonan, iaitu huruf S, huruf F, T, W dan R. 5 kesemua sekali konsonannya. Okey, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah mengisi petak kosong dengan menggunakan petua pendaraban. Okey, jadi kita kena bina 8 petak kosong. Kenapa 8 petak kosong? Sebab software ni jumlah huruf dia adalah 8 huruf. Okey, oleh kerana itu kita kena bina 8 petak kosong. Pada petak yang pertama, kita mesti selesaikan syarat ataupun sekatan terlebih dahulu. Sebab kalau kita tengok tadi, dia punya syarat adalah setiap perkataan mesti bermula dengan satu huruf konsonan. Okey, jadi pada petak pertama ni, kita kena letak 5. Kenapa 5? Sebab kita ada 5 pilihan huruf konsonan. Kemudian pada petak kedua, sebab dah pilih 1, so daripada keseluruhan 8 huruf tadi dah pilih 1, so tinggal 7 pilihan sahaja. Petak yang ketiga tinggal 6 pilihan sahaja. Seterusnya petak yang keempat tinggal 5 pilihan dan yang terakhir sekali petak yang ke-8 tinggal 1 pilihan sahaja. Okey, selepas itu dengan menggunakan petua pendaraban, kita kena darabkan angka di antara petak ni. So 5 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Kita akan dapat 25,200 cara. Ataupun
Satu cara lagi, kita boleh menggunakan kaedah rumus. Bila kita gunakan kaedah rumus ni pun sama juga, kita kena selesaikan syarat dan sekatan terlebih dahulu. Okey, syarat dia tadi, pilih huruf konsonan terlebih dahulu kan? Okey, so kita pilih. Daripada 5 huruf konsonan, kita nak pilih 1 huruf konsonan. Okey, daripada 5 huruf konsonan, kita nak pilih 1 huruf konsonan. So, kita akan dapat 5P1. Masih tak cukup lagi hurufnya kan, sebab baru pilih 1. So, kita kena pilih lagi 7 huruf. So, kita akan pilih 7 huruf daripada 7 huruf juga. So, 7P7. So, tekan saja kalkulator. 5P1 darab 7P7. Kita akan dapat 25,200 cara juga. Sama sahaja jawapannya.